Okey, kita dah rakam ni. Mungkin nanti boleh guna di lain-lain kesempatan, di lain akan datang. Okey, jadi pada petang ni saya nak kongsikan satu cara kita nak buat sijil, sijil secara elektronik ataupun e-sijil, e-certificate, e-certificate. Jadi maknanya kita dah jimat kos, tak payah nak print. Okay. Kemudian kita dah jimat kos, tak payah nak hantar post ke, kita dah tak perlulah semua tu. Sebab apa? Kita akan hantar melalui email. Jadi sijil tu peserta dia akan dapat melalui email. Cuma masalah dia, sijil tu nak buat apa? Itu je lah. Sijil ni nak buat apa? Sebab kita di UTM ni kita ada CPD tapi dia kena key in dalam sistem kan, baru dapat mata tu, markah CPD. Jadi itulah dia punya big challenge dia. Sijil tu nak buat apa? Tapi ada keadaan-keadaan tertentu, ada keadaan-keadaan tertentu yang memang kita perlukan sijil. Contoh tadi Rahma ada kata tentang budak sekolah tadika kan. Okey, ialah dia nak sijil kan, dia nak sijil tu, tapi kalau berbayar memang tak relevan lah, parent marah lah kan. Tapi maksud saya, katalah dia daftar je, dia daftar dan dia nak dapat yang dia tu dah sijil, dah mendaftar, ada bukti dia pendaftaran tu, ada bukti. Ataupun kita pernah buat Ustaz Mahyudin jemaah. Jemaah kita masa tu kita tetapkan berapa orang saya tak ingat dah. Dalam sekitar 200 orang. Masa tu tak 2 dos lagi, jadi ramai tau. 200 orang limitnya, tapi yang mohon ada 1000 tu kan. Jadi kita bagi dia sijil. Ustaz Ibrahim pernah bekerjasama dengan saya ni. Dia akan tengok sijil tu sebelum masuk ke masjid. Jadi sijil tu ada keadaan-keadaan tertentu yang memang berguna. Okey, apa lagi contohnya? Contohnya macam Ustaz Amir, tim zakat kan. Tim zakat pun boleh guna. Yang ini memang ada special tutorial untuk Yuyu dengan Halimah nantilah. Yang ini kita belum putuskan lagi. Kalau dah putus nanti ada tutorial lain untuk Halimah dengan Yuyu ni untuk urusan zakat. Okey, ideanya gini, zakat ni pengarah minta kita bagi penghargaan, surat penghargaan lah. Jadi walaupun saya sebut sijil tadi, dia sebenarnya boleh, sijil tu kita yang buat. Kita boleh jadikan sijil tu dalam bentuk words, surat yang boleh di print pun. Jadi cuma kelebihannya pun kita tak payah nak hantar secara fizikal surat tu, sijil tu, hantar kepada seorang demi seorang, kena ketuk pintu, kena hantar melalui kita punya sistem delivery kita kan, semua melalui email. Jadi kos itu dah boleh lah. Cuma yang itu kita belum finalize lagi untuk tim zakat ni. Nanti kita akan produksi lagi, tapi memang mudah sebenarnya, menyebabkan kita punya kerja tu, saya ingat kalau 2,000 orang pencarum zakat tu dalam sebulan tu, ataupun mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu dah boleh siap semua kita hantar. Tapi kita ada isu lain lah yang tu, itu nanti kita bincang kemudian. Okey, apa lagi situasinya yang perlukan sijil? Contohnya kita buat kursus. Okey, untuk staff UTM kita bagi dia CPD kan. Tapi katalah luar daripada UTM. Kan? Jadi bukti yang dia tu sudah hadir program, jadi kita boleh bagi dia sijil. Jadi semua saya sebut tadi awal, kalau dalam konteks UTM ni, sijil tu tak ada apa-apa maksud sangat kalau untuk program. Sebab apa? Kita pakai CPD, kita pakai sistem. Okey, jadi faham setakat ni Yuyu? Boleh? Halimah boleh Okey, jadi apa-apa pun maksudnya gini, kegunaan sijil tu berdasarkan kepada keadaan situasi masing-masing. Ingat tadi saya sebut, walaupun saya sebut sijil, dia boleh bentuk word juga. Tapi word yang kita akan PDF kan dia lah. Okey. Jadi pada petang ni apa yang perlu ialah tuan-tuan ada laptop lah. Laptop, kalau tuan-tuan tengok siaran ni menggunakan telefon, kena ada laptop untuk saya tunjukkan step by step macam mana nak buat sijil tu.
Okey, saya dapat ilmu ni pun sebenarnya saya tengok kat YouTube lah semua lah kan. YouTube dan masa tu keperluan masa tu nak ni daftar solat Jumaat tu. Saya kata macam mana nak bagi pas kepada dia orang. Jadi daripada situ saya cari jawapannya, jumpalah yang saya nak ajarkan ni. Okey, kemudian apa ni, kalau kita nak bermula tu dia mesti menggunakan Google Form. Google Form, mungkin sebahagian daripada peserta ni dah tahulah kan, tuan-tuan perempuan dah tahu Google Form, tapi saya nak tunjuk jugalah supaya lebih jelas lah apa yang kita nak buat hari ni. Okey, untuk yang Google Form ni dia ada step-step dia lah, dan juga nanti sepanjang kita punya kursus ni dia ada step dia. Step dia, dan apa ni, kalau tuan-tuan boleh buat catatan sendiri lah. Sebab saya tak ada modul yang nak semak kan. Ada catatan sendiri, boleh tengok lah. Nanti buat catatan step satu-satu. Dan kalau boleh terus buat lah. Kalau ada laptop ke PC ke depan mata tu, boleh terus buat. Okey. Jadi saya nak sharekan Google Form. Okey, jadi buka Google Form macam biasalah. Ataupun kalau tak tahu, gini. Okey, ni Google, nampak ni kan? Nampak tu Google tu. Kat Google. Kemudian kan ada yang titik 9 titik tu, kan? 9 titik dia tulis Google Apps. Google Apps kan? Okey. Mungkin siapa Halimah boleh tak respon, sebab saya nak tanya tu. Okey doktor, nampak macam tu kan. Boleh Halimah boleh respon itu. Boleh doktor. Nanti saya tak tahu jumpa ke tak jumpa. Okey, jadi kliklah Google Apps tu. Kan dia akan keluar berbagai-bagai apps tu kan. Tuan-tuan akan jumpa apa ni, salah satunya lah form. Form. Tekanlah form tu. Okey. Jumpa ni lah bentuk macam tu. Jumpa Okey. Okey. Jadi buatlah form baru. Banyaklah form bawah yang saya dah guna tu tapi kebanyakannya untuk solat Jumaat. Macam-macam lah program. Okey. Start new form. Blank tu tambah tu, tekan je lah baru. Kan? Okey, jumpalah untitled form. Untitled form. Jadi kita taruhlah nama dia. Okey, namanya apa? Contohnya saya nak letak tutorial lah. Tutorial. Senanglah. Tahulah apa-apa nama pun. Tahulah apa-apa nama pun, tutorial 1. Okey, jadi kat atas tu pun namanya pun sama. Dia mesti samalah. Kalau tak nanti lupa. Tutorial 1, atas ada, bawah pun ada. Atas ni, kat atas ni. Okey. Okey, sekarang apa nak buat? Apa nak buat? Okey, sebelum pergi jauh, pergi dekat belah kanan, ada gambar kita tu, ada 3 titik, ada send, ada gambar gear, setting, ada gambar mata, ada gambar theme, ada gambar adds on. Adds on dia tulis situ kan. Okey, pergi dekat setting tu, gear. Kat gear tu okey, tekan aja situ. Okey, jadi akan keluar seperti mana yang dalam itulah dalam apa tu, dalam screen tu. Collect email. Okey, general, ada presentation, ada quizzes. Nanti dulu pergi kat general dulu. Okey, collect email. Okey, collect email ni mesti kena tick tau. Collect email ni mesti kena tick. Okey. Okey, respond receipt ni maksudnya apa? Kalau kita tick sini, if respondent request, dia akan dapat salinan, copy. Kalau dia dah submit nanti, dia akan dapat balik semula salinan borang yang dia isi tu. Ataupun kalau kita pilih always, maksudnya setiap kali mereka isi, mereka akan dapat salinan tu. Okey, salinan. Jadi ada masanya tak perlu pun. Tak nak kan, macam saya, dalam kes saya tak nak. Ataupun kalau mungkin tuan-tuan rasa perlu, respondent yang submit tu dia dapat dia punya email.
kan, jadi dia tuan-tuan tick lah situ. Macam saya punya kes, saya rasa saya macam saya tak nak bagi responden tu salinan. Tapi bagus juga bagi salinan ni, sebab apa, dia ada bukti yang dia telah mengisi borang tu. Tengok keadaan. Okey, kemudian requires sign in. Okey, bila kalau tengok dekat skrin tu, kan dia tulis restrict to user in UTM and its trusted organization. Kalau kita tick, borang kita ni tak boleh diakses oleh Gmail yang bukan @utm.my. Kan macam nama kita kan m.nasir@utm.my. Katalah saya pakai mnasir@gmail. Yang itu kadang-kadang bila kita pergi program ke apa kan, dia kata tak boleh nak access lah, sebabnya organizer dia tick restrict to user in UTM and its trusted organization. Kat situ dia punya masalah dia berlaku. Jadi kalau form itu untuk seluruh dunia nak disebarkan, nak ditularkan kepada siapa-siapa saja, jadi jangan tick kat situ, untick. Untick. Jadi siapa-siapa saja ada link tu dia boleh akses. Tak kira Gmail ke Yahoo dan sebagainya. Sebab apa, dalam kita punya handphone kan ada email Gmail kan, ada Gmail kan. Jadi kalau orang yang bukan UTM, dia pakai personal Gmail dia tak boleh masuk kita punya borang. Okey, yang kedua, dekat bawah tu ada limit to one response. Okey. Kalau tuan tick ni benda lah ni, maksudnya apa? Responden hanya sekali saja boleh isi borang tu. Okey. Dia ada bagusnya. Contohnya apa, kita nak suruh dia mengundi kan. Okey, ataupun kita nak suruh dia sekali je hantarlah, apa alasan pun tak kisah. Jadi kita tick di situ. Tapi orang ni dia perlu login dia punya Gmail dia. Dia perlu login Gmail dia. Maksudnya dia telefon dia tu, ataupun kalau dia punya Google Chrome dia tu tak ada Gmail, dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Yang ini bagus untuk security. Maknanya kita tahu siapa yang masuk kita punya form. Macam sekolah tadika tadi kata kan, dia nak parent tak nak berulang kali. Kalau macam solat Jumaat ni diisi 2-3 kali. Tak tahulah kenapa, apa alasan dia. Nama dia 3 kali keluar, geram pun ada. Kan? Tapi kalau kita tick kat situ, nanti menyusahkan responden. Dia nak kena login, nanti dia telefon kita, dia WhatsApp kita, PM kita tepi kanan kiri atas bawah. Dia kata tak boleh nak masuk. Padahal sebab apa? Kita tick kat situ dan dia hanya sekali saja. Katalah borang ni kita nak berguna berulang kali. Kita jangan tick. Nanti maksudnya dia tick, katalah minggu ni dia nak solat Jumaat, dia dah isi, minggu depan dia tak boleh isi sebab dia dah, kita kata situ limit to one response. Okey, jadi untuk kes ni kita jangan tick, kita untick dia. Okey. Kemudian responden bawah tu, responden can edit up after submit tu jangan tick. Responden can see summary charts and text responses, jangan tick. Biarkan kosong. Jadi apa yang kita tick satu je, collect emails dekat atas sekali. Okey, itu general. Pergi kat tengah, presentation. Okey. Ya. Kalau macam saya tak pastilah orang lain yang lain jumpa ke tak. Untuk yang restriction tu, kalau macam gunakan email UTM ada, tapi kalau guna Gmail personal dia takkan nampak benda restriction tu. So betul. Saya tengok betul. tadi betul. Saya tengok tadi tak ada. Ya, betul. Okey, kalau bukan UTM punya email, dia tak ada option tu. Macam tadi lah UU tak ada option nak record. Jadi UTM tu dia ada berapa features yang orang lain tak ada, yang kalau kita pakai Gmail biasa dia tak ada. Soalan Halimah tu betul jugalah, penat aku cerita rupanya tak ada di situ. Okey, tapi siapa yang guna ni lah Gmail UTM kan? Email UTM kan Gmail. Okey, kat tengah tu presentation pergi. Okey, jadi show progress bar ni tak payah, shuffle question order ni tak payah.
Sebab apa? Kalau kita tick shuffle question order ni, nanti kita punya borang tu berubah-ubah. Kejap-kejap nama dekat atas, nombor telefon di bawah, entah apa maklumat bawah lagi kan, dia bertukar-tukar. Jadi jangan shuffle. Okay. Okay, show link to submit another response. Yang ini pun jangan. Yang ini kalau kita tick ke barang kalian, orang akan isi 2 kali. Okay, ke barang kalian orang nak isi 2 kali. Okay, jadi jangan di tick, untick sini. Okay, confirmation message ni kita tulis. Maknanya bila dia dah submit, ada notification ataupun ada pemberitahuan. Borang anda telah direkodkan. Terima kasih. Okay. Jadi bila dia tick aja, dia submit aja borang ni, nanti dia akan keluar dia punya confirmation message. Borang anda telah direkodkan. Tulislah apa-apa. Terima kasih, jumpa lagi. Okey, apa lagi lah. Jazakallah khair, apa-apa suka tinggal. Okey, kemudian kita pergi kepada quizzes. Okey, quizzes ni, okey, make this a quiz. Kena tick sini. Kena aktifkan. Ni tadi dia tak aktif, kita kena activate. Make this a quiz. Okey, 5, dapat 5? Ada? Okey, make this quiz. Okey, tengok yang bawah-bawah tu. Tengok ni, release grade. Yang ini jangan immediate. Later kita kata, manual. Later kemudian lah. Kalau immediate tu nanti bila dia submit, dia dapat markah. Yang itu dia tak nak tahu pun, tak apa. Yang ni bukan nak buat quiz. Tapi kena activate untuk langkah seterusnya. Respondent can see ni untick semua. Tak perlu, ni semua tak perlu. Tak perlu. Okay, jadi make it this quiz, kemudian later after manual review. Sahaja. Okay, lepas tu save. Kat atas tu, belah kanan atas sekali tu, save. Okay, save aja. Okay, dah siap. Dah siap sikit lah, baru satu langkah, satu tahap. Okay, kita akan kembali kepada sini, borang ni lah. Okay, untitled question ni taruhlah nama. Okay, yang ini tuan-tuan kena fikir apa nak taruh dekat sijil tu. Biasa ada nama. Okay, nama. Okay, nama, kemudian dia short answer saja. Ni multiple choice kan. Tukar dia short answer. Okay, ni short answer. Okay. Mana pula nama saya hilang ni. Okay, nama. Okay, tengok di sini bawah tu. Required. Ni wajib jawab. Required. Okay. Kemudian ada 3 titik ni. Awak ambil sini. Tengok description. Nak taruh boleh, tak taruh pun boleh. Tulis dalam huruf besar sahaja. Apa kalau tak nak pun tak apa, tak payah. Nak tunjuk je lah. Nak tunjuk je. Okey. Nama, ada description bawah tu, dan juga required tu kena activate. Kena jadikan dia wajib isi. Okey, kemudian copy, duplicate. Duplicate. Nama, kemudian nombor pekerja lah, ataupun nombor apa-apalah, nombor IC. Contoh nombor pekerja ataupun nombor IC, nombor kad kepenalan ataupun nombor kerja. Okey. Yang ini tak payahlah kan, tak payah tulis huruf besar. Okey, kosongan je. Okey. Pun required juga. Required ini wajib. Okey, kemudian seterusnya apa lagi maklumat? Cuma kalau dalam kita punya sijilnya hanya boleh 2 saja. Nama dengan apa yang nombor 2 tu. Nombor 1 kita tulis nama. Nombor 2 nombor kad penalan. Ataupun nombor 2 tuan-tuan fikir sini apa nak taruh situ lah. Okey. Kemudian kalau ada maklumat-maklumat lain,
dia tak akan masuk dalam sijil. Ini untuk buat sijil lah, bukan untuk buat surat secara detail. Boleh juga, tapi yang itu kena bayar, yang ni free. Okay. Untuk yang free ni hanya 2 item saja yang boleh masuk dalam sijil. Hanya 2 item saja yang boleh masuk. Nama dan apa lagi? Biasa nombor IC ataupun nombor pekerja. Okey, untuk nombor 3 ni kita buat pengakuan. Yang ni kalau nak buat soalan banyak-banyak boleh juga buat bawah tu. Ni saya nak tunjuk saja ni. Tuan-tuan boleh buat sampai beratus-ratus info nak. Doktor, kalau sijil tu kita boleh masukkan tambah lagi untuk nama penceramah kan ke? Okey, untuk masuk nama penceramah kita boleh buat manual. Ini yang berdasarkan kepada maklumat yang diberi oleh oleh peserta. Untuk masuk dalam sijil, tu untuk nama dia. Kalau untuk nama penceramah kan sama je. Yang itu kita buat siap-siap. Nanti saya tunjuk yang tu. Baik. Okey, jadi untuk tahap ni kita buat pengakuan. Okey, untuk pengakuan ni ini untuk apa benar contoh saya mengaku maklumat saya benar. Adalah benar. Okey. Itu untuk kita punya ni lah, kita punya pengakuan Okey. Okey tuan-tuan, tengok kat pengakuan ni dia ada lain sikit daripada yang lain Okey, pergi tengok itu answer key kat bawah tu. Ada answer key kan? Okey, nampak tu answer key? Okey, tick situ, klik. Okey, dia akan jadi point situ, dia akan keluar point kan? Kat situ kosong, tulis 100. Okey. 100. Kemudian tick jawapan pertama tu, saya mengaku maklumat saya adalah benar tu. Tick situ. Kalau tak tick dia akan gelap. Dia tak highlight. Okey, kalau tick dia akan highlight kan? Okey, done. Tekan done. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Kita punya borang lah. Kalau tuan-tuan nak masukkan maklumat yang lain boleh juga, tapi dalam sijil Doktor, yang pengakuan tu balik doktor, ajar balik. Macam mana Zul? Pengakuan ajar balik. Yang pengakuan, bab pengakuan tadi tu doktor ajarkan balik. Terlepas. Oh, terlepas. Okey. Pergi dekat sini kan. Answer key. Kita add doktor lagi saya dah ada nama, nombor kad pengenalan dan pengakuan. So nak yang add pengakuan tu kita ambil yang atas tadi je kan? Boleh. Sekejap Dalam konteks ini kehadirannya adalah sama seperti kehadiran dalam fasa 3. Okey. Answer key, kena klik answer key tu dan letak 100. Okey. Tick situ dan done. Okey. Okey, jadi selanjutnya ni untuk step pertama. Ini kira step pertama lah ni. Okey, dah siap kan? Dah siap step pertama. Okey, jadi kita nak pergi kepada step yang kedua. Step yang kedua ni kita kena pasang Certify EM ni. Okey, untuk Certify EM ni kena buka satu tab lain. Satu tab lain. Sekejap saya tengok tab lain ada tak tab lain. Okey. Nampak? Cuba pergi sini, cuba tengok tu. Google Workspace Marketplace. Certify EM. Tu ada tu? Google Workspace Marketplace, dia dah tukar dah. Itu hari Google Web Store, dia orang ni suka tukar-tukar. Buat kita panik pula. Okey, jumpa. Yuyu jumpa. Halimah. Jumpa. Yuyu jumpa, Lima jumpa. Ni Norzula. Saya jumpa.
siapa? Syahidah Sarmijan. Siapa? Siti Nurul. Saya sebut je nama ada sini Ada Steve IM tu kan? Okey, boleh? Dah? Dah. Okey dah Yang lain ni senyap je ni. Okey ke tak okey ni? Dah lah tu. Okey, baik. Pergi balik dekat kita punya tutorial apa ni tadi? Borang kan? Borang. Tekanlah atas tu refresh, tekan refresh atas tu. Kadang-kadang dia tak keluar tu, kalau kita tak refresh dia tak keluar. Mungkin ada yang bertanya, apakah yang akan berlaku apabila kita meneruskan sesi persekolahan 2022 pada bulan Mac, maka apakah sesi persekolahan 2022 itu akan menjadi lebih pendek. Apabila melakukan tiga perhadapan pada untuk tahun 2022. Hilang pula, alamak. Tekan salah pula tekan. Okey, pergi balik dekat kita punya tadi, borang. Ada tak ni add-on Steve IM? Zul ada Zul? Tambah. Ada Doktor. Okey. Saya dah install awal dah. Daya ada Daya? Okey. Ada Doktor. Okey, bagus. Okey jadi saya anggap semua dah ada lah. Saya anggap semua dah ada ni. Okey, pergi dekat Steve IM. Apa dia keluar situ? Enable. Enable Okey, enable. Okey, lama pula. Please wait. Okey, dah boleh? Lepas tu tekan get start. Boleh Zul? Boleh Keluar? Boleh. Halimah? Boleh Doktor. Dah Okey, saya punya pula ni Please wait lagi tadi. Dia dah keluar tadi tu, lambat sikit. Okey, dia akan keluar macam ni kan? Show certify control betul? Betul. Okey. Sama tak macam saya punya tu? Sama Doktor. Okey, sama Okey, maksudnya dah okey lah tu. Okey, biar dulu. Minimize kat bawah, simpan kat bawah. Okey, buka Google. Okey, buka Google, buka balik ni. Cari sliders. Okey, sliders buka. Sliders. Okey, boleh semua? Boleh? Follow? Boleh? Boleh Doktor. Okey, baik. Okey, jadi kita buatlah satu ini kita dapat sijil kliklah blank tu, create lah satu sijil blank. Keluar kan? Sama tak macam saya punya? Sama. Okey, bagus. Okey, cuba tengok tu themes tu bawah tu, cari tengok themes mana yang berminat. Ini contoh je tau, nanti awak boleh buat sendiri sebenarnya. Ini contoh hari ni nak cepat ni. Okey, carilah salah satu yang awak rasa nak gunalah kan. Okey, apa so pun susah nak cari. Mana yang cantik sikit. Okeylah, inilah bolehlah ni. Ini inilah bolehlah ni. Warna orange. Okey, bayangkan ini sijil awak lah, Awak akan taruh logo, taruh apa segala. Okey.
Contoh saya contohkan saya punya sijil ni, saya contohkan. Ini contoh saja. Okey, ni saya buat macam nilah. Okey, ini zakatnya. Zakatnya saya contohkan. Ni contoh saya punya, saya buat taruh logo, taruh tanda tangan, taruh dia punya detail. Macam Zul tanya tadi kan, nak taruh nama penceramah kan. Taruhlah siap-siap sini. Ingat, dia 2 elemen saja yang berubah tau. Nama dengan nombor pekerja tadi itulah. Okey. Okey, jadi hilang pula. Okey, jadi awak kena ingat kod dia ni. Pergi dekat klik apa tadi tu, subtitle, klik to add title kan. Tengok dia punya kod tu. Add. Cari kod tu. Cari kod ni. Dekat keyboard tu. Dekat sebelah huruf P. Sebelah huruf P. Huruf P dekat keyboard sebelah huruf P. Huruf P ni. Betul. Cuba dah. Semua tu kat mana? Cari kod tu dekat sebelah P, dekat keyboard, dekat bawah tu, dekat keyboard tempat awak type tu. Sebelah huruf P. Oh, okey. Okey. Tulis full name. Tutup balik. Oh, okey. Okey. Kedudukan ni boleh berubah-ubah doktor? Apa tu? Macam mana? Kedudukan maksudnya kan contoh full name tu, kotak tu kita boleh gerak-gerakkan ikut kesesuaian. Boleh. Ya. Boleh. Katalah nanti ada logo, ada apa semua kan. Dia punya ini formula dia je, keyword dia je. Okey. Kemudian bawah lagi tu tulis bracket tu lagi. Dia sebab ada dua je saya kata yang benda free ni, Certify EM ni dia free, dia bagi dua je item. Tulis others, OTHER, ada identifier. Tutup balik. Ada identifier, okey. Jadi ada dua je. Okey, saya tunjukkan yang saya bagi buat yang saya dah buat. Sekejap saya tunjukkan yang saya dah buat. Sekejap saya tunjukkan. Okey, ni saya buat ni, nampak ni. Okey. Nampak saya buat tu? Tu contoh saya buat. Sekejap ya, macam mana nak masukkan. Tu. Okey. Doktor. Ya. Tadi doktor kata hanya dua perkara sahaja kan yang boleh kita ubah pada borang. Ya, betul. Saya rasa pada borang zakat ni yang boleh kami ubah cuma nama penuh dengan jumlah potongan tahunan kot. Nama pekerja tak perlu kot. Macam mana? Okey, betul. Tapi untuk zakat ni nanti saya ada benda lain yang saya boleh tunjuk tu. Yang ni, yang itu macam untuk advance sikit lah. Kita boleh masukkan lebih daripada dua. Tapi untuk Certify EM hanya dua saja. Faham. Okey, baik Okey, kemudian tengok apa yang dekat skrin tu. Okey, dia ada satu lagi yang ini boleh okey, kita masukkan text box lagi. Okey. Kod yang sama dot apa tu? Bracket tu. Bracket. Bracket tu. Sekejap saya pula ada punya nama dia apa Sekejap saya tengok. Sekejap ya. Okey, masukkan certificate ID. Tulis certificate ID. Certificate ID. Tutup balik.
Yang ini dia akan bagi ID sijil lah. Kita taruhlah sini contoh, saya nak taruh sini kan. Tulisan ni saya nak tukar warna putih. Warna putih kan. Nampak sikit. Tu. Kasih bold sikit. Bold. Okey, dah. Katalah saya nak accent sikit, saya taruh tanda tangan. Nak accent sikit lah Saya contohkan je ni, Mana saya sekejap. PQRS. Okey, ni Zul, saya buat sini Zul. Ni abah punya ni. Okey. Katalah saya dah tulis apa-apa kan, lepas tu ada tanda tangan dia ni. Tahu sini tepi sikit apa kan. Okey dah. Bagi nama. Title present tu tukarlah apa e-sijil. E-sijil 2 contohlah. Ni saya punya je lah taruhlah nama, nanti kau tak confuse. Okey dah. Taruh nama tu. Okey. Doktor, nama tu nama tu kat mana tadi? Klik kat mana? Dekat atas. Dekat sini ni, dekat atas ni yang saya terus taruh nama ni, nama file ni. Tengok atas tu, belah kiri atas. Ya. Yang tengah goyang-goyang tu. Oh, okey. Rename. Right, dah. Okey, jadi nanti kita nak gunakan dia ni kena ada nama lah, kalau tak nanti confuse, tak dapat nama. Okey dah, jadi biarkan dia di situ. Jangan kacau-kacau lagi. Okey, bracketnya betul. Kadang-kadang bracketnya salah ni pun dia tak boleh baca Okey, pergi balik dekat kita punya borang. Okey, pergi kat borang balik. Okey, pergi dekat add-on ni tadi, Stify EM. Okey, kalau yang minimize tadi cuba pangkah dulu lah, takut dia tak refresh. Okey, pergi ke Stify EM. Show Stify EM control. Setiap control. Okey. Jumpa tak apa yang saya tu tunjuk tu? Okey. Sama kan? Sama doktor. Okey, bagus. Okey, status Stify is off. Turn on. Status Yang nombor satu tu Stify on. Okey dah. Turn on. Tunggulah sekejap. Dia kadang-kadang lambat sikit tu. Tunggu sambil-sambil tu berdoa boleh, berzikir boleh. Okey dah? Dah tu. Okey dah Passing 80% tu biar je. Template, pergi kat template tu, gold kan, dia golden kan. Okey, status record passing template. Template tu dia tulis gold kan. Sama tak? Lima angguk-angguk, mana aku nampak. Saya sebab gini, saya dah nampak skrin. Kena jawab. Okey, golden tu tekan, tukar. Use custom template. Okey, apa keluar? Golden tu tukar, use template, custom template. Okay, select a new file. Kalau tak apa yang macam saya buat ni, nampak tak? Sama tak? Sama. Okay. Select a new file. Okay. Pilih sijil yang awak buat tadi tu. Okey dah. Okay. Select. Save changes. Save changes. Pastikan dia bertukar tu. E-golden templates tu tukar jadi nama sijil yang awak buat tadi tu. Okay, Daya follow. Okey doktor. Okay, nyamuk ke agas ni Okay. Okay, jadi kota nampak awak punya kota ada tulis berapa Zul?
dekat C5EM punya box tu, berapa dia tulis? Ya ke? Saya buka. 1467. Okey, Dayah punya berapa? Dayah Remaining. punya berapa? Halimah punya berapa, Halimah? Saya 100. 100 je? Itu beza gunakan UTM punya email dengan bukan UTM. Kalau Dia banyak ke? bukan email UTM, hanya 100 kalau Limah punya pengalaman lah. Oh. Okey, jadi Limah nanti kalau nak gunakan UTM zakatnya tu, email. Okey. Dia jadi satu hari tu boleh hantar 1,500. Kalau tak pakai UTM punya, dia hanya 100 saja. Okey. Kemudian bawah tu ada more kan, more. Okey, jumpa Zul, more bawah tu. Dari ke? Okey, pergi advances. Advance. Okey. Keluar macam saya buat ni. Ada ke? Okey. Exam option, message shown upon submission, okey, biarkan. Allow CC via other certifier, biarkan, jangan tick. Name of sender. Okey, nama ni ialah nanti kalau orang tu dapat email, peserta dapat email, dia akan keluar nama ni. Contoh saya tulis situ Masjid Sultan Ismail. UTM. Okay, nanti sender penerima recipient tu dia akan terima email tu ada nama Masjid Sultan Ismail. Okey. Okey, contoh macam Yuyu kata unit zakat. Geram lah ya. Angau ni. Masuk itu. Zakat dan kebajikan UTM. Okey, taruh subjek email, sijil penghargaan ataupun sijil penyertaan, pendaftaran. Taruhlah apa-apa nama. Astagfirullahaladzim. Langau ni satu je. Langau agas. Okay. Contents of body tulislah. Assalamualaikum. Tahniah pada tuan-tuan yang telah berjaya menghadiri kursus ini. Bersama ini kami lampirkan sijil penyertaan. Astagfirullah. Di situ sijil penyertaan. Okey, terima kasih. Nama Muhammad Nasir. Okay, apalah urus dia. Terus setia. Okey. Tengok bawah lagi. Tengok bawah lagi. Tak payah tukar apa, tengok je. Okey. Lepas tu save changes. Tekan save changes. Klik save changes. Okey, sudah. Zul. Ya ke? Ya, cuma okey okey, jadi ST5EM tu dah complete lah, kita dah setting. Okey, boleh tutup pun boleh. Tutup. Okey, jadi kita sekarang tibalah masanya untuk test kita punya borang ni. Dah siap dah sebenarnya borangnya. Cuma nak test. Okey, nak test ni pergi tengok kat atas tu.
ada add-ons, ada theme, ada mata kan, preview tu. Tekan situ. Okay. Isilah borang awak tu. Email, bubur lah email. Nama, tulislah nama. Tulis nama orang lain lah Tulis nama anak lah. Nauratun Najdah binti Muhammad Nasir. IC dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kalau dah siap pengakuan submit, kalau terima tu maksudnya betul lah setting dia tu. Kita tengoklah email awak tu keluar ke tak. Doktor, saya dah dapat dah sijalnya tapi dekat nama tu keluar, bukan keluar nama full saya, dia keluar email saya. Zulkifli Ahmad @UTM. Sekejap. Itu mesti ada setting salah tu. Tapi dekat dia punya kurung, dekat punya form tu, first saya letak email yang biasa, lepas tu nama, lepas tu nombor nombor pekerja, pengakuan last. Tapi dia keluar, sekejap saya ambil saya tunjuk dekat ni lah. Cuba. Tak apa, tunjuk ya, saya stop sharing tu. Mesti ada setting salah tu Zul. Mana nak betulkan ni Zul? Sharing. Ada tak? Okey, cantik. Alah email. Ada tak doktor? Ada. Nampak tapi keluar email Dia keluar nama tu, dia keluar email. Kenapa boleh keluar email lah? Lagi tadi saya buat saya tak tahu kenapa saya buat. Ni borang baru ke borang lama Zul? Saya buat borang baru, saya tambah logo, saya tambah. Tak maksud saya borang yang baru. Borang baru ni. Baru. Itu keluar nama Zulkifli Ahmad tu macam mana? Itulah saya buat nama saya lah. Kau type sendiri? Saya type yang mana? Nama ni. Dekat form tadi kan saya type nama semua kan? Lepas tu saya send yang macam Dr. Ajar tu. Lepas tu saya buka kat email, dia keluar macam ni. Okey, cuba tunjukkan Zul punya form, borang. Tunjukkan borang. Borang kejap Saya rasa kat borang ni, macam mana boleh borang jadi macam ni? Borang. 5 macam jalan 5. Loading lagi 5. Sekejap doktor. Saya dapat borang Google. Nampak tak? Nampak tak doktor? Yang lain. Okey dah nampak dah. Saya email. Lepas tu nama. Gini. Zul. Ya. Kau tengok email tu, kau tengok kan? Awak tengok email tu dengan saya punya ni sama tak? Awak tengok saya rasa awak type email tu manual tau. Sekejap saya tunjukkan saya punya. Dia bukan kat situ tu sebenarnya. Dia awak buang tu. Ni, buang ni. Awak email tu awak buang. Okey, kemudian awak pergi dekat change setting kat atas tu ada tulis kan. This form is automatically collecting email, change setting tu. Change setting, okey. Cuba tengok. Tu jangan restrict tu. Okey, kemudian jap bawah lagi. Okey, atas sikit. Tengok atas ni jangan save dulu. Kau ni jangan save dulu. Tu dah keluar. Okey, kau isi balik. Okey. Kau isi balik. Ya ni. Isi balik. Keluar mata dulu, pergi kat mata atas. Preview. Okey, kejap. Okey. Okey, siapa kau nak cuba share sikit Limang kau punya sijil tengok. Okey, dah boleh jap saya tunjuk. Siapa lagi nak tunjukkan dia punya sijil lepas ni 5 saya nak tengok. Dia kena tengok borang tu, kena tengok sijil tu macam mana. Ni. Kan. Tu ada dah. Kan nombor tu bawah tu nombor 1143 tu nombor pekerja kan. Ya betul. Okey, jadi dekat slide tadi tu boleh tulis nombor pekerja.
Nanti dia keluar lah. Nanti saya ubah. Okay, right. Okay. Betul, yang nombor apa ni? Nombor certificate ID ni, kita nak automatic, nanti dia automatic keluar tu macam mana tu? Mana? Tak ada pun. Awak punya mana certificate ID? Oh, patutlah saya tertinggal satu tanda. Okay. Oh, okay, cancel buat. Stop sharing. Saya nak tengok Limah punya. Sekejap. Apa si Limah buat tu? Lepas Google. Tengok kau punya borang. Okay, ni borang. Okay, kejap lah, selalu lah. Okay. Lepas tu, tadi masa Steve IM tu ada yang step tertinggal lah. Saya rasa macam ada. Show. Okay. Dia punya loading. Mesti kau tak on tadi ni, tertinggal. Kau tengah makan tadi. Tu kan off tu. Certificate is off. Astagfirullahaladzim. Okay. Tadi dah saya nampak kau tengah makan tadi. Cuba on kan. On kan dulu. Tak on, macam mana nak keluar? Okay. Saya tengah cakap tadi, saya rasa awak tengah menyuap sesuap nasi tadi. Mana ada? Tak. Okay, tutup Steve IM tu. Tutup. Pangkah je. Okay, pangkah je. Pangkah. Okay, refresh borang ni. Guna atas tu, refresh. Okay, pergi dekat preview tu. Preview. Mata, gambar mata tu. Okay, isi orang balik. Okay, tunggu jap. Dia tengah loading tu. Okay. Isi lah borang tu. Tengok. Tengok email balik. Saya jadi macam ni. Kau punya kod tu salah. Tengok kod tu betul-betul. Salah tu. Kan ujung tu lain tu. Yang ujung tu. Ada dua tu ujung. Salah. Memang tak keluar. Betul kan doktor? Ada ni dengan identifier ni jarak ke tak jarak? Jarak. Kau punya kod tu, dia punya bracket tu kan lain. Alah, bracket dia. Okay. Tengok bracket tu salah. Bracket yang sebelah kanan salah. Sebelah kiri kanan. Sebelah kanan. Zul, nombor pekerja. Okey, kod betul Zul, kod. Zul, kau buka kau punya sijil Zul. Saya rasa kod tu salah tu kat sijil tu. Dia bukan nombor pekerja Zul kodnya. Ada identifier. Yang nombor pekerja tu di luar kod tu. Identifier. Okey, nombor pekerja tu kau taruh dekat luar kod. Luar bracket. Sebelum ada tu, okey, kat luar. Okey, tulis nombor pekerja. Okey, space satu, jarak. Okey. Isi balik orang tu. Mesti boleh punya. Okeylah, saya ingat itu saja untuk tutorial petang ni. Okey, saya nampak Lima dah boleh buat, Zul dah boleh buat tu. Yang lain tu mungkin kalau ada kesempatan nanti boleh buat, boleh cuba. Jadi sebenarnya ECG ni boleh bantu kita punya pejabat lah. Menjimatkan banyak kos, masa dan juga tenaga dalam menyediakan ni lah. Dia tengok keadaan juga kalau kita panggil ECG, kadang-kadang kita bayangkan yang kita punya tu tadi kita buat surat kan, surat
kepada contohnya surat pendaftaran kan. Jadi macam tadika dia dah isilah dulu maklumat, cuma tinggal atas tu nama kanak-kanak, cuma nama murid kan, nama murid, nombor IC dia ke apa. Kemudian nanti apa dia orang akan dapat tu lah. Dapat. Dia ada dua, satu dia akan dapat secara automatik tadi tu. Ataupun kalau email tadi, dia orang guna email tu, kita bolehlah masukkan nama email dia kan siap-siap. Ataupun dia orang isi sendiri. Jadi ada dua kaedah. Kaedah pertama, kita urus dia yang isi kan. Alright. Maksudnya kita buat kalau lepas diisi nanti macam biasa diisi je, dia akan automatik terus terima tu kan? Sijil tu. Betul. Ya betul. Kalau macam sijil, macam Zul cakap tadi lah, diisi borang tu dia terus dapat. Kalau macam surat terima kasih ke apa ke tu, tu kita kena isi kan? Kita kena isi kan? Ya betul. Kita kena isikan. Jadi maksudnya kita submit tu nanti klien ataupun responden tu dia dapat lah. Kita punya tu dapat. Okeylah, saya tu saja. Kalau ada yang lain nak tanya boleh juga. Dapat dah? Okey, saya nak tengok Halimah punya. Kalau Halimah punya dapat tunjuk jadi satu kejayaan lah tu. Tapi saya tak buat layout, saya tak itu awak kemudian itu awak boleh pergi sendiri. Saya nak kandungan yang penting. Kandungan tu pergi sendiri tengok. Saya nak tengok dia punya konten jadi ke tak. Okey ni ah. Tu nampak tu kan. Okey. Itu font tu semua kita boleh ubah, nanti layoutnya tambah logo macam Zul buat tu kan. Tambah tanda tangan dan sebagainya tu semua boleh dibuat lah. Okeylah, saya ingat itu saja untuk petang ni. Terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan kita punya kemahiran ni. Jadi saya sebut tadi banyak bantu pihak pejabat kita sebenarnya. Okey, terima kasih dulu. Kalau Halimah ada masa boleh tak tunggu sekejap. Selepas ni saya nak tunjukkan yang zakatnya tu. Okey, untuk yang lain saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita jumpa dalam kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Doktor banyak atas ilmunya. Lama. Terima kasih Doktor. Ya, sama. Terima kasih Tuan Nazri. Tapi saya rasa